Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan laporan mengenai inovasi perkhidmatan laman web personal shopper syarikat IKEA. Ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu saya, Luwais Irsyad bin Mat Razali, Wan Muhammad Alif bin Wan Khairul Suzli, Nuripah Ain binti Nur Hashim, Nur Hidayah binti Zubir, Siti Nur Anis Amira binti Juri dan Fadilah Natasha binti Razman. Seterusnya saya serahkan pada kawan saya untuk pembentangan idea. Inovasi adalah suatu inisiatif pembangunan yang ada unsur kreatif dan mampu berdaya saing di pasaran serta mampu menghasilkan reka bentuk yang berkualiti pada kos yang murah. Dalam meneraju beberapa perkara, jenis inovasi yang kami lakukan adalah inovasi pengembangan. Inovasi ini berlaku disebabkan pengembangan atau menaik taraf perkhidmatan sedia ada menjadi lebih baik. Oleh itu, kami melakukan inovasi perkhidmatan pembeli peribadi atau lebih dikenali sebagai personal shopper syarikat IKEA daripada menggunakan aplikasi media sosial seperti di Telegram ditambah baik kepada laman web khas personal shopper bagi syarikat IKEA. Hal ini demi kepentingan pelanggan dengan kemudahan mengakses yang lebih baik. Inovasi merupakan salah satu fungsi utama dalam proses keusahawanan. Oleh itu, terdapat dua sumber inovasi yang diperoleh bagi merealisasikan dan menjadikan inovasi perkhidmatan ini. Yang pertama adalah perubahan demografi penduduk. Inovasi yang kami lakukan hasil dari pemantauan keupayaan pengguna bersesuaian dengan perubahan demografi di negara ini. Sumber inovasi kami adalah dilihat dari segi umur pengguna. Sumber inovasi yang kedua adalah melalui sumber yang diperoleh secara sengaja. Masyarakat pada masa kini lebih suka membeli belah secara dalam talian. Oleh itu, sumber idea inovasi ini tercetus daripada pemerhatian norma masyarakat pada masa kini dan idea-idea kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan kami. Seterusnya adalah pembangunan. Idea ini kami perolehi apabila kami mendapati bahawa terdapat sesetengah pelanggan yang kurang mengetahui tentang personal shopper yang berada di bawah syarikat IKEA. Oleh itu, kami mencipta sebuah laman web bagi memudahkan pelanggan IKEA untuk mengakses. Kami telah mengenal pasti idea kami dengan menyatakan dengan jelas konsep perkhidmatan kami dan mengenal pasti nilai uniknya. Kami juga telah fahami masalah yang tidak diselesaikan dan sasaran pelanggan yang kami utamakan. Kemudian adalah penyelidikan pemasaran. Proses ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti pesaing, menganalisis penawaran kami dan menentukan bagaimana perkhidmatan kami berbeza dengan perkhidmatan lain. Kami juga melakukan perancangan yang strategik dengan mencipta pelan perkhidmatan laman web kami. Setelah laman web kami siap, kami telah merancang pelan pemasaran untuk mempromosikan perkhidmatan ini. Proses pembangunan perkhidmatan awal yang pertama adalah penjanaan idea. Bermula dengan menjalankan penjanaan idea di mana kami mencipta, menghuraikan dan menilai pelbagai idea perkhidmatan. Seterusnya adalah penyelidikan pasaran. Dengan proses ini, kami telah melakukan kajian pasaran dengan teliti untuk memahami keperluan, kehendak dan tingkah laku sasaran pelanggan. Selain itu, kami memulakan pembangunan asas dengan memfokuskan dari segi fungsi asas yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Ini termasuk bahagian pengguna dan juga bahagian penilaian perkhidmatan. Akhir sekali adalah penyesuaian dan pengoptimuman. Hasil daripada maklum balas yang datang tadi, kami telah melakukan penyesuaian dan pengoptimuman terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami. Seterusnya ialah reka bentuk. Untuk membuat laman web, terdapat beberapa sumber yang digunakan untuk pembangunan laman web. Antaranya adalah image, audio dan video, kandungan teks dan reka bentuk grafik. Laman web biasanya menyampaikan maklumat. Image ini boleh dibuat menggunakan preset reka bentuk grafik atau diperoleh dari simpanan gambar laman web. Seterusnya, laman web juga merangkumi elemen multimedia seperti video dan fail audio. Ia boleh dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber luar. Di samping itu, kandungan teks bagi laman web boleh datang dari pelbagai sumber seperti artikel bertulis, catatan blog, huraian produk atau kandungan yang dihasilkan oleh pengguna. Elemen reka bentuk grafik seperti blog icon dan ilustrasi boleh dibuat menggunakan perisian seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Elemen visual ini memberi sumbangan kepada estetika keseluruhan laman web. Reka bentuk awal laman web kami tentukan melalui proses kolaboratif yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan seperti dari pembangun dan pengurus projek.
Langkah pertama adalah dengan mengumpulkan keperluan dari pemilik laman web ataupun pelanggan. Seterusnya adalah kami akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan wawasan tentang trend perindustrian, persaingan di antara laman web dan juga jangkaan daripada pengguna. Kemudian, kami menyediakan wireframe. Wireframe adalah susunan asas yang menyatakan struktur dan organisasi kandungan serta ciri-ciri laman web. Ia memberi tumpuan kepada kebolehgunaan dan fungsi berbanding reka bentuk visual. Akhir sekali adalah ujian dan penyempurnaan. Laman web diuji untuk memastikan ia berfungsi dengan betul dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. Penilaian pasaran. Yang pertama, sasaran pasaran. Dalam sesuatu bidang perniagaan, syarikat atau wisma itu sendiri perlu mempunyai ciri pasaran seperti umur, lokasi, pendapatan atau gaya hidup. Dalam hal ini, syarikat IKEA merupakan salah satu syarikat yang menawarkan produk mesra pengguna yang mana tidak kira umur, jantina maupun gaya hidup pengguna. Buktinya, kita dapat lihat kebanyakan pengguna barangan IKEA dari pelbagai golongan masyarakat. Contohnya, golongan berkeluarga, golongan pelajar, syarikat dan banyak lagi. Ini sudah pasti kerana barangan yang dijual mempunyai kualiti yang sangat baik serta dari segi harga pula ia pasti sangat berpatutan. Yang kedua, kelebihan website berbanding perkhidmatan yang sedia ada. Inovasi dapat memberi satu kemudahan kepada para peniaga dalam mendapatkan maklumat tentang para pelanggan. Dalam hal ini, kami membuat satu inovasi kepada syarikat IKEA bagi meluaskan pasaran mereka ke dalam maupun luar negara. Pada masa kini, perniagaan IKEA biasanya beroperasi secara walk-in sahaja. Jadi, kami membuat satu inovasi dengan mencipta satu website atau pembelian secara atas talian bagi memudahkan pelanggan membuat satu pembelian tanpa menggunakan sebarang tenaga atau masa mereka. Dengan adanya website, secara tidak langsung dapat memberi satu jalan alternatif kepada pengguna atau pelanggan untuk membuat pembelian dengan lebih mudah dan pantas. Seterusnya, fungsi website. Kepelbagaian dalam menginovasi produk sudah pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Jadi, kami membuat satu inovasi mencipta satu website adalah untuk meluaskan pasaran IKEA ke seluruh negara. Sebagaimana yang kita lihat, di Malaysia tidak semua negeri mempunyai gudang IKEA. Jadi, dengan inisiatif website ini dapat menarik pelanggan dari seluruh negeri untuk mendapatkan produk IKEA secara dalam talian sahaja. Ia bukan sahaja menjimatkan kos perbelanjaan mereka, ia juga dapat menjimatkan tenaga dan masa para pelanggan. Sudah terang lagi bersuluh, inovasi pembelian secara online melalui website dapat meluaskan pasaran IKEA dan sekaligus dapat memajukan Proses pembangunan perkhidmatan awal yang pertama adalah penjanaan idea. Bermula dengan menjalankan penjanaan idea di mana kami mencipta, menghuraikan dan menilai pelbagai idea perkhidmatan. Seterusnya adalah penyelidikan pasaran. Dengan proses ini, kami telah melakukan kajian pasaran dengan teliti untuk memahami keperluan, kehendak dan tingkah laku sasaran pelanggan. Selain itu, kami memulakan pembangunan asas dengan memfokuskan dari segi fungsi asas yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Ini termasuk bahagian pengguna dan juga bahagian penilaian perkhidmatan. Akhir sekali adalah penyesuaian dan pengoptimuman. Hasil daripada maklum balas yang datang tadi, kami telah melakukan penyesuaian dan pengoptimuman terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami. Dalam pembinaan sesuatu produk atau reka bentuk produk, kita perlu menentukan sesuatu masalah. Masalah yang dihadapi adalah pelanggan tidak mempunyai waktu untuk membeli barangan perabot secara fizikal. Oleh itu, kami telah mewujudkan laman web untuk memudahkan pelanggan tanpa perlu ke cawangan IKEA. Seterusnya, menjalankan penyelidikan. Penyelidikan ini dibuat bagi memastikan laman sesawang yang dibuat dapat memudahkan pengguna tanpa berlakunya sebarang masalah seperti lalat. Hal ini dapat memastikan sebarang masalah dapat diatasi dengan baik untuk memudahkan pelanggan atau pengguna. Selain itu, sumber saran atau konseptualisasi. Kaedah sumber saran dilakukan untuk menentukan asas atau keperluan khusus yang perlu ada dalam laman sesawang itu. Selepas segala
segala asas atau keperluan ditentukan bagi mewujudkan laman sesawan tersebut, kami bersama-sama melakukan ujian secara rintis untuk mengelakkan wujudnya sebarang masalah. Di samping itu, kami juga menggunakan kaedah memilih dan memuktamadkan. Kaedah ini dilakukan melalui ruangan komen yang kami sediakan di dalam ujian rintis yang kami buat sebelum adanya laman sawang yang sebenar. Akhir sekali, memperbaiki. Kaedah ini dilakukan apabila semua maklum balas pengguna, ujian rintis, analisis pesaing dan banyak lagi telah dikumpulkan untuk memperbaiki laman sesawang kami. Maklumat ini digunakan pada akhir proses sebelum sesuatu laman sesawang diwujudkan untuk kegunaan pengguna. Dengan adanya maklum balas tersebut, kita dapat mencipta penyelesaian bagi suatu masalah dan meningkatkan keberhasilan laman sesawang. Bagi market dan pilot testing, cara untuk mengendalikan pengujian pasaran atau pilot ini adalah dengan tentukan objektif. Gariskan dengan jelas maklumat dan objektif pasaran atau ujian perintis. Tentukan aspek khusus produk, perkhidmatan atau strategi IKEA yang ingin diuji dan dinilai. Seterusnya, mengenal pasti pasaran sasaran. Tentukan segmen pasaran sasaran untuk ujian. Ini melibatkan mengenal pasti ciri demografi, geografi dan psikografi khusus pengguna yang ingin menguji tawaran IKEA. Akhir sekali, pemilihan peserta. Pilih wakil peserta daripada segmen pasaran sasaran. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai kaedah seperti tinjauan, kumpulan fokus atau pengambilan dalam talian. Jangkaan pelanggan yang berpotensi untuk inovasi perkhidmatan kami adalah keluarga. IKEA memenuhi keperluan keluarga dengan kanak-kanak dengan menyediakan rangkaian produk untuk bilik tidur, kawasan permainan dan penyelesaian penyimpanan. Keluarga tertarik dengan IKEA kerana reka bentuknya yang berfungsi dan praktikal yang dapat menampung keperluan mereka yang berubah-ubah. Seterusnya, pelajar kolej. Pelajar terutamanya mereka yang tinggal di asrama atau pangsapuri sering menggunakan IKEA untuk mendapatkan perabot dan aksesori mampu milik yang sesuai untuk ruang kecil. Akhir sekali, pembeli yang mementingkan belanjawan. Reputasi IKEA untuk menyediakan perabot mampu milik, peralatan dapur dan aksesori rumah menarik pelanggan yang mencari penyelesaian kos efektif tanpa menjejaskan gaya dan kualiti. Kami akan melakukan ujian pasaran ini melalui sebuah laman web yang ingin kami cipta, di mana laman web ini masih lagi baru dan tidak pernah digunakan oleh orang lain lagi. Sehubungan dengan itu, pihak pengguna dapat menilai dari segi kelebihan dan kekurangan laman web ini agar dapat dipertingkatkan lagi mengikut keperluan pengguna. IKEA memiliki beberapa pesaing utama dalam industri perabot dan dekorasi rumah seperti Amazon adalah platform e-commerce terbesar di dunia yang juga menjual perabot dan dekorasi. Mereka menawarkan berbagai macam produk dari berbagai penjual dan memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Seterusnya adalah Target. Ia juga salah satu gedung terbesar di Amerika Syarikat yang menawarkan berbagai macam produk termasuk perabot dan dekorasi rumah. Mereka mensasarkan segmen konsumen yang mencari perabot yang terjangkau dan gaya hidup yang profesional. Dan terakhir adalah Home Depot yang juga merupakan salah satu syarikat terbesar untuk produk perbaikan rumah, termasuk perabot dan dekorasi rumah. Mereka juga menawarkan pelbagai produk untuk renovasi, konstruksi dan pembuatan website mengambil masa yang agak lama untuk memastikan kesempurnaan dan keberkesanan optimal. Tujuan utamanya adalah agar website berfungsi dengan baik, bebas dari kesalahan dan responsif terhadap pengguna. Prosesnya melibatkan beberapa tahap kompleks seperti perancangan, pengembangan, pengujian dan penyesuaian. Setiap tahap memerlukan masa yang cukup untuk memastikan bahawa setiap elemen, fungsi dan interaksi dalam website itu sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan proses ini, pembuat juga akan memperhatikan setiap detail dan memperbaiki masalah yang akan mungkin muncul sehingga website dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Dengan meluangkan masa yang cukup dan fokus pada kualiti website yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna dan pemiliknya. Membuat promosi melalui online melibatkan pelbagai strategi termasuk penggunaan iklan secara meluas dan beragam. Terdapat banyak platform
online yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk dan jenama. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah iklan secara online. Ini dapat meliputi iklan display, iklan video, iklan teks atau iklan yang bersepadu dalam konten. Dengan menggunakan kombinasi strategi promosi online yang tepat, perniagaan dapat mencapai target audiens secara meluas, membangun kesedaran jenama, meningkatkan penlibatan dan mendorong konversi. Penting untuk memiliki strategi yang teratur, konten yang berkualiti dan pemahaman yang mendalam tentang target pengguna untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam promosi online.